dibuat. Jadi pastikan syariatnya bagaimana. Kan Syekh Abdul Qadir Jailani didatangi oleh nur, benerang. Nur itu berkata, akulah Tuhanmu. Aku telah menghalalkan bagi kamu segala sesuatu. Laknat Allah ke atasmu, dia kata. Dimarah oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Kata, apa berani sangat Tuhan maka? Itu dia berkata, dia Tuhan. Dia kata, pasal dia cakap, aku halalkan kepada kamu yang haram-haram. Mengakutlah ini. Mana boleh dihalalkan kepada seseorang yang haram-haram. Kita ada syariat. Ini haram, ini halal. Kalau semua yang haram dihalalkan, mengakut. Ini hantu, ini setan. Itu yang dimarah. Artinya beliau berdiri di atas kekuatan syariat. Syariat sehebat manapun orang, kita jangan terpengaruh. Kecuali setelah melihat syariatnya bagaimana. Kadang orang menipu karena tidak bersyariat. Saya nak cerita satu cerita. Ini cerita orang bertarekat lah. Tarekat yang mengaut lah. Dia kata, dia ni hari-hari boleh selangkah sampai ke Mekah. Selalu pergi Mekah lah. Tawaf pun selalu. Dia mengajak, macam tadi kan dekat-dekat, kalau saya mengajak dekat-dekat maghrib, setengah jam lagi maghrib, dia kata, kamu sembahyang sini semua, no? Aku nak pergi Mekah. Sembahyang maghrib di Mekah. Dia pun hilang lah. Masuk dalam bilik. Kata dia pergi Mekah. Lepas maghrib, dia hadir di hadapan anak muridnya. Dia cerita-cerita lah. Tadi kamu sembahyang sini, no? Aku pergi Mekah, sembahyang maghrib di Mekah, sempat tawaf lagi, sempat kucup Hajar Aswad lagi. Oh, hebat dia punya cerita. Padahal dia mengarut. Mana bukti dia mengarut? Kalau di Kuala Lumpur, kita sembahyang maghrib pukul 7 berapa? Katalah 7.30. Di Mekah je berapa? Maghrib ke sana? Dah lagi. Baru lohar di sana. Baru zuhur. Tu yang dia mohong. Dia pergi Mekah, dia sembahyang maghrib sana. Dia duduk tidur atas katil tu. Mohong. Nah, ini syariatnya tidak kemas. Kita boleh lawan dengan syariat. Mana boleh? Ilmu falak membuktikan bahawa di Malaysia memang sudah masuk waktu maghrib. Di Mekah, mana ada orang sembahyang maghrib lagi masalah. Lah ni pun rasa tak maghrib lagi di Mekah ni. Belum lagi maghrib. Jadi dia menipu orang. Kata dia pergi selangkah pergi Mekah. Dia sembahyang maghrib sana dia dan tawaf dan kucup Hajar Aswad. Bohong. Yang bohong tu pasal dia kata dia sembahyang maghrib. Masa di Mekah waktunya sama dengan masa di Malaysia. Mana boleh. Satu dunia tahu. Di Mekah, pasal lah ni tak maghrib lagi. Jadi kan orang tidak berdiri di atas landasan syariah. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, imamu asy-syariati wal haqiqati. Beliau imam ilmu zahir dan batin. Jadi man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaqa. Wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandaqa. Wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Jadi syariat ukuran. Ya, tak boleh buang. Mesti kita berada di atas landasan syariat yang betul. Tarekat ini bila dia nak mengarut, dia lepaskan syariat. Tak boleh. Tak boleh lepas. Tarekat mengaji, tasawuf mengaji syariat. Kadang-kadang dia pandai cakap. Tu mengaji kita fiqh tu kulit saya. Saya intisari, intipati. Ialah nak sampai kepada nior, nyok lah kadang-kadang.
Kena lalu kat kulit, lalu kulit tempurung baru nak boleh sampai kepada isi niur. Kalau sampai cuti sembahyang, itu jelas mengarut dia. Kadang-kadang apapun bohong lah dia. Pasal apa? Tak sembahyang. Ataupun macam tadilah dia mengarut, bayang maghrib di Mekah, bohongnya mana ada. Jadi syariat mesti dijaga. Kalau tidak nanti agama akan jadi permainan. Orang tidak bersyariat. Jadi syariat tak ada siapa yang berkecuali daripadanya. Walaupun sudah terbang di udara, kalau syariat tak betul, tolak. Tak terima. Kemudian yang mana tadi? Sudah. Sudah. Jadi syariat tak boleh tinggal. Sekiranya seorang guru itu mempunyai sikap yang kurang elok dan tidak berdisiplin, kurang ilmu, apakah boleh kita hormati atau kita sanjungi? Kalau kurang saja bolehlah. Jangan tinggal syariat ya. Mungkin di sembahyang yang fardu saja, di sembahyang yang sunat misalnya kan. Cuma yang bagusnya memang seorang guru itu menjadi contoh kepada yang lain. Rasulullah SAW bersabda supaya umat dia membaca surah Al-Waqi'ah dan Al-Muluk setiap malam. Waktu selepas Isya atau Maghrib ikut suka. Lepas Isya pun tak apa, lepas Maghrib pun tak apa. Yang tak kena, yang tak baca. Mohon maaf, saya ingin bertanya bagaimana untuk menjadi istri yang salihah, yang menunaikan segala hak-hak terhadap suami. Ini sudah diterang dalam kursus orang nak kahwin kan? Tak payah saya jawab lah. Rujuk balik ilmu kursus perkahwinan. Apakah ada doa dan amalan untuk berusaha menjadi istri yang lebih baik lagi? Ada doa. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Rabbana wa adkhilhum jannati 'adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim innaka antal azizul hakim wa qihimus sayyiat wa man taqis sayyiat yawma idzin faqad rahimta wa dzalika huwal fawzul azim. Banyaklah kena mengaji, tambah lagi lah berdoa. Berdoa, usaha kena buat. Kedua, saya mohon doa daripada Syekh agar saya dapat menjadi istri yang terbaik untuk suami. Mudah-mudahan anak yang salihah untuk ibu bapa ya. Cuma geran tanah dia tukar nama. Perempuan yang kawin macam nama dalam geran tanah dia tukar kepada suami. Dia kepatuhannya kepada suami, bukan lagi kepada ibu bapa. Ibu bapa mesti dihormati. Cuma orang yang bertanggung jawab kepadanya adalah suaminya. Ya. Dia pun kena hormat lagi ibu bapa. Tapi orang yang dia kena patuh mutlak ialah si suami. Mohon doa, ya banyak mohon doa sajalah. Saya bakal melahirkan zuriat pula. Itu karena baca ayat sumalatus alunna yauma ini. Nah bagi mudah melahirkan kan. Ataupun tasbih Nabi Yunus. Ataupun baca surah Maryam. Orang yang mengandung menanti kelahiran banyak-banyak baca surah Maryam. Surah Maryam ni Masya Allah. Dia beranak seorang-seorang dia bidan pun tak ada.
selamat. Yang ni alat canggih semua ada belakang, insya Allah selamat. Ya kan? Beranak seorang-seorang pun selamat Siti Maryam. Beranak Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Lepas beranak pula boleh boleh tendang pohon korma dan jatuh buah korma menjadi makanan dia. Boleh beranak tendang pohon korma. Anak kuatlah Siti Maryam. Mohon ijazah kitab susunan Tuan Syekh. Boleh? Siapa nak ijazah kitab saya yang saya tulis Jawi Rumi lebih kurang 35, saya ijazah pada tuan-tuan dan puan-puan untuk mengajarkannya kepada orang lain dan untuk diri sendiri. Tak ada apa. Kata saya terima ijazah. Saya seronok kalau tuan-tuan nak dapat ijazah, bermaknakan perpanjang lagi kitab ni kepada orang lain, royalty saya di sisi Allah lagi banyak. Macam kitab akhir zaman, dia terbit sekitar 30 tahun yang lalu. Sekarang sudah mengalami 75 kali cop. Itu baru di Malaysia, belum di Medan, belum di Jakarta, belum Surabaya, belum lagi cetak rompak. Saya halalkan mereka dunia akhirat. Yang rompak kitab saya pun saya halal. Mula-mula nak marah juga. Fikir marah pun tak ada kerja. Baik kita halal. Saya jumpa seorang hamba Allah. Kira orang besar lah. Dia pun tahulah cerita kitab tu. Kata Ustaz berapa kali dah cop kitab tu. Masa tu saya jawab sekitar 30 kali cop. Tu tak kira lagi cop di Thailand. Rompak masuk dengan kontainer ke Malaysia. Saya pun beli yang mereka cop. Simpanlah, rekod lah. Jadi orang tuang ni cakap dengan saya, Allah bagi tenang kepada jiwa saya. Saya katakan yang saya cop kat 30 kali, itu belum kira yang cop rompak. Macam Ustaz cakap lah, dia kata dalam kitab tu, di akhir zaman banyak penyangga, banyak pencuri, termasuk di pecah rompak kitab Ustaz, baru betul saya cakap. Kan di akhir zaman banyak pencuri. Yang Ustaz cakap dalam kitab tu lah. Itu termasuklah kitab Ustaz dibaca. Rompak. Ya. Saya tak kata apa. Halal mereka dunia akhirat. Cuma nak pesan satu saja. Ini pesan. Nak cop boleh. Tapi minta master kat kita. Dia guna master yang lama-lama yang ada silap-silap tu lagi. Nanti sayang lah kan. Kesalahan tu tak diperbaiki lagi. Dia guna edisi yang tahun 90-an. Kitab ni walaupun dah 10 kali cop, masih silap lagi kadang-kadang. Itulah kelemahan manusia. Dalam kitab ada 2-3 kesalahan. Ya kan? Itu kesilapan cop biasalah berlaku. Karena itu kena mengaji, berguru, lalu diperbetulkan. Yang ni ambil yang master tahun 90-an. Memang berlaku kesilapan-kesilapan. Cuma yang bagus, kalau mereka niat baik, mai hubungilah saya, nombor telefon baru ada dalam kitab. Payah mana angkat telefon. Ustaz kami nak tolong cop kita. Sila. Ada master dia. Tengok master bila. Tahun 92. Jangan mai. Ada tahun 2019. Mai. Dia tak mau mai lah tu yang dia tak mau tu. Kalau mai dia kata kena bagi royalty. Tak bagi pun tak apa. Khabak ke kita sudah. Mohon Syekh talqinkan kami dan ijazahkan kami. Talqin apa? Dia nak talqin zikir mungkin. Tak apa. Nanti akhir saya akan buat. Begini. Guru saya Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani. Beliau selalu mentalqinkan orang zikir. Dan diamalkan zikir ini lepas sembahyang fardu. Baca 3 kali. Nantilah saya akan talqinkan. Ingatkan saya sebelum akhir. Ya. Ini banyak nih kita kejar nih.
Macam mana cara taubat dari durhaka kepada salah seorang guru? Datangilah dia, beruzur lah, minta maaf. Ya. Adakah kaifiat tertentu untuk menghadiahkan pahala bacaan surah Fatihah, suatu amalan kepada guru? Ada, sebut nama dia, Fatihah dihadiahkan. Dan kita hadiah Fatihah kepada baginda Rasulullah, supaya bila kita nak hadiah kepada Rasulullah, jangan barang yang tak baik, hadiah yang paling rapi, yang paling bagus. Itu tujuannya ila hadratin Nabi dulu. Nak hadiah ke Rasulullah barang yang tak elok, jangan. Nak hadiah kepada Sultan bangkai ayam, mana boleh. Bagi hadiah barang yang spesial, yang baik, yang bermutu, berkualiti. Itu yang kita ila hadratin Nabi. Nanti baca Fatihahnya baik-baik, supaya barang yang dihadiahkan kepada Rasulullah itu barang yang hebat. Sambunglah untuk Rasulullah, untuk guru-guru kita, untuk orang yang ada sanad dengan kita, ya. Seandainya kita pernah memakan hak orang lain ketika jahil dulu, bagaimana cara untuk bertaubat? Yang ini ada dalam Sayrus Salikin juzu 3. Makan hak orang lain. Hari itu dia masih jahiliyah lagi. Lah sedak dah, taubatlah. Macam mana caranya? Bagi baliklah hak orang. Kalau hari itu misalnya dia curi motor orang, harga motor masa tu anggaplah 5.000. Dia bagi baliklah duit 5.000 kepada tuan diri. Kalau nak jumpa tuan mutu tu, mungkin, hang kau yang curi mutu aku hari tu, dia sepak kita pula. Jangan jumpa dia. Guna orang ketiga. Guna orang ketiga. Kita tak mau perkara menjadi besar balik, perkecilkan. Jumpa orang suruh orang ketiga lah jumpa. Saya terjumpa dengan orang yang hari itu curi motor tuan. Dia nak bagi balik harga motor, boleh tak tuan? Boleh. Bagi nombor akaun ke saya. Tak apa. Tuannya di Kuala Lumpur, yang dia tu di Melaka sana. Pupuk lah di bank apa yang dibagi akaun tu. Buat memo di bawah dari yang curi motor tuan hari itu. Tak apa. Dia pun dah bersetuju dah dengan apa harga tu, guna orang ketiga. Itu caranya. Kalau tidak, nanti akan usung motor tu pada hari kiamat. Nak bagi balik ke tuan dia. Jangan. Jadi hak orang lain mesti dikembalikan. Kalau akan berbangkit perkara baru, boleh dengan cara ditransfer lah tadi duit. Manakah yang lebih afdal, berhenti sebelum kenyang tetapi membazir? Maksudnya makanan ini banyak lagi, berhenti sebelum kenyang. Maksudnya menyediakan elok-elok lah, jangan banyak sangat. Ataupun kenyang tetapi tidak membazir, habis juga. Dalam keadaan yang tidak disengajakan. Mana yang lebih bagus? Yang lebih bagus berhenti sebelum kenyang. Makanan tak habis tak apalah, cari orang. Ada. Ini keluar pada mesin ni banyak ni. Ya kan? Orang suka. Apakah lagi tuan guru. Orang sengaja buat tuan guru dalam talam besar. Banyak. Bukan orang nak bagi tuan guru habis makan. Bekas tangan dia tu orang nak ambil berkat. Itu guru tak perasan pula. Habis semua. Masya Allah. Orang bagi banyak ni nak bagi dia tinggal nantilah dia sentuh-sentuh sikit, yang baki lagi berebut lah orang nak habis, ya kan? Itu tu guru tak faham, dia habis juga. Kasihan lah orang di belakang. Jadi dalam masa yang macam tu faham-fahamlah. Saya ada sifat tidak sabar dan selalu panah baran. Boleh Tuan Syekh buat doa untuk saya. Kita doakan mudah-mudahan beliau mendapat akhlak yang mulia.
dan beri amalan zikir apa yang khusus untuk saya mengatasi masalah yang buruk ini. Dia kurang penyabar. Macam mana nak bagi? Tahan, sabar. Apa doa? Saya pun tak pasti. Guru yang mursyid, dia mengerti memberi amalan yang bersesuaian. Ini orang yang ada dengki di hatinya, ini kamu baca. Ini orang yang kurang penyabar, ini amalan kamu. Ini yang lambat sembahyang, ini amalan kamu. Ini ada macam-macam lah. Karena syekh yang mursyid, dia akan memberikan obat kepada anak murid yang bersesuaian. Kalau saya dia tanya, saya tak ngerti nak jawab lah apa sepatutnya. Tapi banyakkan berzikir, banyakkan bersalawat. Khususnya salawat. Salawat ni banyak kelebihannya. Di antaranya memberikan kesabaran kepada kita. Tahan. Di Madinah orang berkelahi, Allahumma salli Muhammad. Berhenti dia berkelahi. Sallu ala Nabi. Berhenti dia berkelahi. Sebut nama Rasulullah, berhenti berkelahi. Kita ni bersatu, disatukan oleh Rasulullah. Takkan kita nak berkelahi. Jadi supaya sabar, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. InsyaAllah orang tu akan kuat sabarnya. Berbesar hati sekiranya dapat majlis ini di bawah bimbingan Tuan Syekh, buat doa kepada Allah Ta'ala, memohon agar anak saudara saya yang bernama Ilya bin Muhammad Fuad. Ilya ya. Ilya ini kalau Arab nama perempuan. Tapi bin bukan binti. Ilya bin Muhammad Fuad. Dia seorang anak yang istimewa. Dia autistik. Ya. Agar berat juga. Dia ringan lah. Tak boleh bercakap, langsung doa untuk dia. Kita doa semua, mudah-mudahan Allah menyembuhkan dia. Hajat besar sekiranya majlis ini di bawah pimpinan Tuan Syekh, buat doa kepada Allah, memohon agar adik saya dapat meninggalkan tabiat memain game di dalam handphonenya. Ini bukan adik puan saja, adik semua-semua lagu tu. Cara dia tutup wifi. Hari ini orang kita kena satu penyakit baru. Bukan apa namanya ini. Bukan. Penyakit ketagihan. Ketagihan apa? Ketagihan handphone. Ini penyakit baru. Bukan ketagihan dadah tu lama dah. Sekarang orang ketagihan handphone. Di pondok saya, budak-budak memang tak boleh pakai handphone. Siapa pakai handphone, jawab dia mertun. Pang bagi, selesai. Mak pok dia kena buat surat sebelum masuk pondok, bahawa kalau anak dia bawa handphone, kita akan musnah. Sama ada lempar ke api yang garang, ataupun mertun, pang, selesai. Jangan tanya apa. Benda ni, alat tu bukan salah. Tapi budak-budak dalam peringkat sekolah ni tak boleh. Sebenarnya orang tua pun tak boleh. Bukan kata budak-budak ya. Tengok program yang macam-macam. Kita orang tua pun sangkut. Mai budak-budak lagi sangkut lah, kasihan. Jadi ini satu jenis ketagihan baru. Dia akan merosakkan otak depan, otak hash kan nama dia tu. Yang membezakan antara ini manusia, ini binatang. Sehingga manusia tu jadi macam binatang, tak apa, dia tak kira. Karena otak tu dirosakkan oleh handphone, oleh program yang macam-macam dalamnya. Tak ada malu dah, apa ni itu ini. Jadi jenis ketagihan baru, yaitu ketagih. Tengok budak kecil umur 2 tahun waktu dah, budak kecil. Jadi berbahaya untuk masa depan anak-anak kita.
berbahaya untuk otak dia. Sehingga nanti hilang otak yang boleh beza ini manusia, ini binatang. Boleh syarahkan salawat al-azimiyah jika tidak keberatan. Saya keberatan lah, tak mampu lah. Pasal panjang sangat. Salawat al-azimiyah. Apakah hukum sembahyang tak pakai kopiah? Mengikut tasawuf. Orang yang tahu pakai kopiah, apa ni, keluar pada rumah. Begini, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupannya berpakaian. Nabi kita pakai apa yang ada di depan dia. Ada jubah, dia pakai jubah. Ada gamis, dia pakai gamis. Ada kain, dia pakai kain. Ada kopiah, dia pakai kopiah. Tak ada kopiah, dia tak pakai kopiah. Jadi ikut apa yang termudah di hadapannya. Makan macam tu. Ada roti, dia makan roti. Ada daging, dia makan daging. Ada roti dengan cuka, makan roti dengan cuka. Tak ada roti, tak ada apa, dia puasa. Senang sangat. Jadi masalah pakai kopiah ni bukanlah satu kepastian. Tapi eloklah rapi bila kita sembahyang. Ini rambut berjolok-jolok ni tak cantik lah kan. Elok kita rapikan. Nabi kita selalu menyisir rambut dia supaya rapi. Pakai kopiah, pakai serban itu adalah lebih rapi daripada kita tak pakai. Bukanlah makna dia ni tak boleh kalau tak pakai kopiah, boleh. Ni boleh nak habis soalan ni? Ni apa dia ni? Tolong baca saya. Tulisan doktor. Bagaimana cara buat baik pada orang yang berbuat buruk pada kita? Senang sangatlah. Dia buat buruk, kita buat baik. Dia marah kita, hadiah nasi biryani ke dia. Jika seorang guru dilihat secara zahir mencela, apakah seorang murid patut buat? Jangan ikutlah. Karena guru bukan maksum. Bila guru tak kena, tak payah ikut. Adakah sebaik-baik teman ialah guru kita? Benar itu. Guru yang mursyid apakan lagi. Baca juga sikit-sikit. Saya ada 2 soalan. Apakah yang lebih utama? Berkhidmat pada para alim ulama atau kepada ibu bapa yang masih ada? Di segi khidmat, lebih baik kepada ibu bapa. Karena tertentu ke atas kita. Kecuali bila ibu bapa tu ramai adik-beradik kita. Kalau kita tak buat, ada adik kita buat, ada abang kita buat. Karena ada seorang nak berjihad fisabilillah. Nabi kita tanya, ahayyun walidaka? Kedua orang tua masih hidup? Masih hidup. Fafihima fajahid. Berjihadlah pada kedua ibu bapamu. Tak hadapi perang, orang lain hadapi. Engkau berjihad pada 2 ibu bapamu karena untuk mak pak kamu anak seorang saja, kena khidmat kepada dia. Orang lain tak boleh. Apakah lagi khidmat sampai tolong basuh najis dia dan sebagainya. Orang lain payahlah kan. Dalam khidmat dan keutamaan seseorang suami, adakah terhadap kedua ibu bapa kandungnya, bagaimana kepada ibu bapa mertuanya? Seorang suami, dia sangat terkait dengan mak pak dia. Adapun istri terkait pula kepada suami. Adapun mertua si suami ini, itu mak istri, dan istri ada dia buatlah, tak payah dia lah, ya kan? Yang suami ini dekat sangat dia kepada ibu bapanya sendiri. Nak tolong khidmat kepada mertua pun boleh, tapi bukan itu satu yang terutama bagi dia.
Bagaimana untuk meletakkan ibu bapa kita pada bahagian manusia yang 3 pada muka surat 156. Apa maksudnya? Mungkin maksudnya perkataan Imam Ghazali, abah kamu ada 3. Abahmu yang melahirkan kamu, abahmu yang mengajarkan ilmu kepada kamu, abah kamu yang memberikan anak perempuannya untuk kamu. Abah mertua. Afdaluhum, yang paling afdal, guru kamu. Karena laulal murabbi lama araftu rabbi. 2 lagi. Adakah salah kita niat meninggalkan suatu maksiat karena faidah dan hikmat yang akan diperolehi? Contoh seperti mendapatkan kesehatan tubuh badan, tak mau makan babi misalnya. Ya. Adakah diperbolehkan, sedangkan tingkatan niat ada 3, yaitu karena Allah, karena surga neraka, karena pahala. Ya. Jadi niat untuk meninggalkan sesuatu memang karena Allah. Kalau ada niat yang lain karena nak akan surga ataupun takutkan api neraka pun boleh juga. Ini soalan yang terakhir sekali. Adakah boleh seorang wali itu boleh jadi kafir pada akhir umurnya? Hatta anbiya juga boleh. Anbiya tak boleh. Wali boleh. Seorang wali bolehkah jadi kafir di akhir hayatnya? Ada kebolehan, ada kemungkinan. Orang bertanya kepada Imam Junaid al-Baghdadi, ayaznil wali? Orang yang sudah jadi wali, mungkinkah dia berzina? Dia tunduk sah. Dia kata, wa kana amrullahi qadaram maqdura. Kalau itu satu ketentuan Allah, dia buat. Wali pun boleh lagi berzina. Karena wali tidak maksum. Yang maksum ialah nabi-nabi. Mengapakah Sayyidina Abu Bakar walaupun sudah dijamin surga tetapi tetap ibadah dan khawatir hilang iman? Nabi kita pun macam itu. Nabi kita manusia yang terbaik, tapi ibadat malam sampai bengkak kedua kakinya. Lagi hebat pemberian Allah, lagi bersyukur kepada Allah. Kenapa Imam Syafi'i membahagikan cabang ilmu badan dan ilmu apa? Dia mau tanya. Ilmu badan, ilmul abdan dengan ilmul adyan. Ilmu untuk badan ini kesehatan. Nah, ilmu agama itu bagian yang kedua. Nah, jadi hendaklah kamu belajar daripada orang yang ahli. Setengah-setengah ahli ilmu badan bagi rosak badan kamu. Setengah-setengah orang yang tak hati ilmu agama akan rosak agama kamu. Artinya belajarlah kepada pakar. Berobatlah kepada pakar. Berobat kepada orang yang setengah-setengah ahli ini, sila siap dia jadikan kita sebagai eksperimen. Dia kata ni bagi obat. 3 hari main bola, no? Mana dia tak yakin obat ini, dia try kita dulu. 3 hari dia tanya, macam mana batuk? Tambah, oh, silap aku bagi tukar obat lain. Dia tak pakar. Ini kena makan sampai habis. Ini itu baru pakar. Jadi setengah-setengah ahli ilmu badan merusakkan badan. Setengah-setengah ahli ilmu agama merusakkan agama kita. Itu maksud Imam Asy-Syafi'i. Kita banyak takut pada usia muda dan banyak harap pada usia tua. Betul? Bila masih muda, banyakkan takut supaya taubat. Bila usia tua, takut dah, banyakkan harap, insya Allah surga, insya Allah boleh. Baik. Ini tadi minta talqin zikir sebagai yang terakhir. Saya akan talqinkan zikir kepada tuan-tuan dan ijazah. Apa zikirnya? Saya baca seorang dulu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin
adada ma wasi'ahu ilmullah. Baca 3 kali selepas sembahyang fardu. Kita diijazah oleh Abuya As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Beliau daripada ayahanda beliau Sayyid Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Beliau daripada guru beliau yaitu As-Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Ali As-Sanusi Al-Mujahid. Beliau daripada ayahanda beliau yaitu As-Sayyid Muhammad bin Ali As-Sanusi. Beliau daripada ayahanda beliau yaitu As-Sayyid Muhammad bin Ali As-Sanusi. Beliau daripada guru beliau yaitu As-Sayyid Ahmad bin Idris yang punya tarekat Ahmadiyah ataupun tarekat Idrisiyah. Itu dia sanad talqin zikir tadi. Baik, saya talqinkan kepada tuan-tuan. Saya sebut sekali, ikut di belakang. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Saya ijazah kepada tuan-tuan dan puan-puan seperti mana saya dijazah oleh guru saya tadi dan sanad yang sudah saya sampaikan tadi. Insya Allah tuan-tuan akan lihat keberkahan dan manfaat daripada zikir tersebut. Ada disebutkan dalam kitab Bekal Akhirat. Cuma mengaji tak sampai lagi situ tadi malam. Tengoklah dalam kitab Bekal Akhirat ada talqin zikir tariqat Ahmadiyah Idrisiyah. Bukan masuk tarikat, bukan. Beramal dengan talqin zikir itu sahaja. Masuk tarikat itu panjang cerita lagi. Wallahu a'lam. Baik, jadi sampai di sinilah majlis kita selama 2 hari. Saya memohon maaf, mungkin ada kalimat yang terkasar ataupun kalimat yang tak kena pada tempatnya. Mohon saya dimaafkan supaya kita halal dunia akhirat. Dan tolong doakan saya. Dan saya pun insya Allah akan menyertakan tuan-tuan dan perempuan dalam doa saya. Besok 2 hari, Senin Selasa, ada lagi pengajian akbar di Masjid Negeri Shah Alam. Kitabnya Haruman Rohani. Yang itu pun pengajian sambungan juga untuk dapat dikhatamkan 2 hari insya Allah. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi keafiatan dan diberi keberkahan kepada itu. Baik, terakhir Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin
وإلهام الملائكة المقربين واهدنا بهداية العارفين وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منك.